cuba lihat sistem pengelasan dan penamaan organisma. Ya, kita tengok di sini gapo SP dia. Yang pertama, kenapa perlu sistem pengelasan? Apa pentingnya pengelasan? Keperluan sistem pengelasan dan penamaan. Di luar sini. Satu sistem pengelasan, satu lagi sistem penamaan. Seperti itu, ringkasnya lah. Okay, yang kedua, hierarki. Macam mana pengelasan organisma secara hierarki dalam 6 alam ataupun kita panggil juga sebagai 6 kingdom. Okey, 6 kingdom. Okey, 6 kingdom ya. Cikgu tak record ni, perlu record ke? Bagus. Thank you, Radhi. Okey. Kemudian 6 kingdom ataupun 6 alam itulah yang cikgu senaraikan dalam gambar di atas tu. Ada Archaebacteria, Archaebacteria, dan Eubacteria, kemudian Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Dia tak ada manusia. Manusia tak ada. Sebab apa? Sebab manusia dikategorikan ataupun dikelaskan ke dalam alam Animalia lah. Jadi kalau ikut susunan ni memang susun ikut hierarki ya. Hierarki maksudnya yang paling primitif. Okey, yang paling primitif nombor 1 ni. Nombor 1 ni paling primitif dan nombor 6 ini adalah yang paling maju. Apa maksud primitif, apa maksud maju? Primitif tu mundur. Maknanya sel dia pun tidak lengkap terbentuk. Kalau kita kata, kita belajar dulu, kita ada belajar pasal paramecium contohnya. Banding paramecium dengan manusia jauh ke kekompleksan ataupun ke apa kita kata lengkapnya manusia. Okey. Jadi nanti kita akan carilah mana sebenarnya yang cikgu sebut ameba paramecium itu duduk sini. Protista. Kita tahu bahawa protista padahal nampak macam mundur dah. Tapi ada lagi organisma yang lebih mundur. Okey. Jadi kalau kita ikut susunan ni bermula dengan Archaebacteria nombor 1. Okey, nombor 1 Archaebacteria, akhirnya nanti Animalia. Plantae tu untuk plant. Untuk plant yang kita kata nampak je dia ada daun, ada batang, ada akar, maka itu adalah Plantae yang kita dah belajar dalam tema pertama. Bab 1 sampai bab 7. Okey, betul kan cikgu? Bab 7 you dah belajar dengan Cikgu Rosmayati kan? Ya. Betul lah tu. Okey, jadi yang 3 mengenal pasti ciri utama organisma dalam setiap alam. Setiap alam tu pula kita nak cari ciri utama organisma setiap alam. Okey, kalau kita kata Archaebacteria, apa ciri dia? Macam mana kita nak bezakan Archaebacteria dengan Eubacteria? Macam mana pula nak beza dengan Protista, Fungi dan sebagainya? Itu ciri. Okay. Kemudian kita pergi kepada yang keempat nanti iaitu penamaan. Okay. Penamaan ni pula dia ada sistem. Sistem penamaan binomial. Maksudnya you dah belajar tingkatan 2 dulu sikit. Penamaan binomial ni dua maksudnya 2 nama. Okay. 2 nama. Okay. 1 nama spesies, 1 nama genus. Okay, tak apa. Dan akhir sekali yang ini membina kekunci dikotomi untuk mengelaskan organisma yang ditemui lah. Kita nak oyak bahawa bila kita kata organisma kita jumpa tu katalah ada 10 jenis organisma. Macam mana kita nak tahu dia tu animal ke dia tu plant? Macam mana kita nak tahu dia tu fungi ke dia tu protista? So, kena refer kepada ciri-ciri tadi, kemudian kita akan buat kunci dikotomi. Dikotomi itu 2 cabang. Macam you buat sebenarnya rendah lah. Berkaki, tidak berkaki. Bertulang belakang, tak bertulang belakang. Lebih kurang gitu. Okay, so kita pergi perinciannya. Yang pertama, sistem pengelasan dan penamaan. Pengelasan dan penamaan. Okay, jadi bila kita sebut pasal taksonomi, kena tahu bahawa taksonomi merujuk kepada kajian biologi untuk mengelaskan pelbagai organisma. Okey, kalau sebut ekologi dia berkait dengan persekitaran. Tapi bila kita kaitkan dengan cabang untuk mengelaskan organisma, kita akan guna istilah
taksonomi. Taksonomi. Kemudian kaedahnya pula melibatkan pengelasan. Okey, nombor 1 pengelasan. Nombor 2 pengecaman. Nombor 3 penamaan. Itu kaedah. Okey, maknanya bila kita jumpa sesuatu organisma, kita kena kelaskan dulu. Kelaskan dulu mengikut ciri yang diperhatikan berdasar hierarki taksonomi. Hierarki taksonomi tadi lah. Yang ada alam, ada sebagainya. Okey, kemudian kita kena kecam organisma menggunakan kekunci dikotomi. Ini kita nampak dari sini. Hierarki taksonomi itu untuk apa? Untuk mengelas. Sebab nama pun taksonomi. Taksonomi itu adalah cabang untuk mengelas. Cabang ilmu untuk mengelaskan organisma. Okay, jadi kita kata kaedah untuk mengelas, kita kaitkan dengan hierarki taksonomi. Bila kita kata kekunci dikotomi ni untuk apa? Kekunci dikotomi untuk mengecam. Yalah, kita nampak ada kaki, tak ada kaki. Ada sayap, tak ada sayap. Kita kata kita nak camkan organisma tersebut. Ya, dan akhir kali barulah kita bagi nama. Memberi nama mengikut sistem tata nama binomial. Kepentingan dia. Ini kepentingan dia. Kepentingan taksonomi adalah untuk mengurus bahan, maklumat dan data yang dikumpul secara sistematik. Bagi tujuan apa? Tujuan rujukan dan kajian saintifik. Maknanya yang ini seluruh dunia boleh gunalah. Jadi sistem pengelasan dan penamaan pentinglah untuk memudahkan kajian perbincangan di peringkat global. Kalau tidak nanti kita kata apa? Orang Malaysia panggil kabur. Tahu kabur? Ada orang tahu. Orang Amerika panggil benda lain. Jadi tak adalah, kita kena guna penamaan yang sesuai dan boleh diterima di peringkat global. Jadi kalau kita refer dalam kamu, kita panggil kamu, dia panggil taksonomi. Buku taksonomi. Bila buku taksonomi tu orang tak ada petikai tu. Pengelasan dan penamaan. Kenapa kena kelas? Mudah untuk urus data, maklumat dan juga bahan. Kenapa perlu namakan? Memudahkan perbincangan di peringkat global. Bantu pengelasan. Okey. Kita tengok pengelasan organisma secara hierarki. Bila jumpa perkataan hierarki, apa maksud hierarki? Susunan berlapis-lapis. Ya, macam dalam sejarah you belajar ada hierarki. Hierarki pemerintahan. Itu hierarki. Jadi kalau dalam sistem pengelasan pun ada hierarki. Jadi kita akan tengok nanti hierarkinya apa. Organisma dikelas dihimpun di bawah kumpulan sama mengikut ciri sepunya yang boleh diperhatikan lah. Biasa kita elakkan ciri-ciri genetik. Kita tengok ciri sepunya yang boleh diperhatikan. Cakap kita nak belah dia baru tahu dia ni kumpulan apa. Just tengok kepada ciri sepunya. Contohnya dia tu jenis banyak sel ke satu sel. Dia tu sel haiwan ke sel tumbuhan. Tengok yang luar dulu. Lepas tu macam mana makanan dia, jenis nutrisi dia. Okay. Jadi kita boleh kelaskan kepada sistem 6 alam ataupun 6 kingdom tadi sama. Dalam bahasa Inggeris dia panggil kingdom. Dalam bahasa Melayu dipanggil alam. Okay. Yang tadilah arki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Buatlah nak buat formula ke apa pun. A, P, F, A, P. Tapi kalau cikgu tak risau lah. Sebab apa? Kita tahu. Ini yang paling ringkas. Ini paling primitif. Primitif kat bawah. Yang Archaebacteria. Archaebacteria ni paling primitif. Okay. Kemudian diikuti oleh Eubacteria, Protista, Fungi, Animalia dan juga Plantae. Nanti kita tengok. Okay. Satu-satu tu ada semuanya perinciannya. Okay, ini ciri utama. Ciri utama ni kalau ikut dalam Archaebacteria. Apa beza Archaea dengan Eubacteria? Okay, kalau kita perhati sini, okay, Archaea merujuk kepada unicell prokaryote. Apa dia prokaryote? Prokaryote itu yang paling primitif
Yang mana dia punya organel ataupun nukleus tak ada membran. Cikgu tulis ni. Senang kita ingat. Tiada membran. Okey, tiada membran. Maksud tiada membran tu organel dia, contohnya nukleus dia tidak ada membran nukleus. Jadi bahan genetik dia DNA ke RNA ke tersebar je di dalam sitoplasma dia. Begitulah juga dengan organel-organel lain macam mitokondria ke, jasad Golgi ke, semua tidak ada membran. Okay. Jadi yang ini kata organisma unicell yang prokariot. So ada dua benda penting sini. Unicell dan prokariot. Okay, ingat benda tu. Uni satu, kemudian prokariot tidak ada membran. Okey, lepas tu dia ada sama ada autotroph atau heterotroph. Dah belajar kan? Apa beza auto dengan hetero? Auto ni ke apa? Auto? Menghasilkan makanan sendiri. Menghasilkan makanan sendiri, betul. Kalau hetero, tidak boleh hasilkan makanan sendiri. Dia kena ambil daripada makanan lain. Dia kena makan. Betul. Itu perbezaan autotroph dengan heterotroph. Bakteria primitif ni hidup di habitat yang kurang didiami organisma lain. Sebab tu kita jarang-jarang jumpa dia. Contohnya apa? Contoh metanogen. Metanogen maksudnya dia menghasilkan metana di kawasan-kawasan paya dan salur pencernaan haiwan. Hidup mana? Di kawasan paya dan juga dalam salur pencernaan haiwan. That is metanogen. Okay. So ingat metanogen menghasilkan metana. Sebab dia hidup mana? Dia hidup di kawasan paya. Bila sebut paya kan you ada belajar dalam penyesuaian tumbuhan. Bila sebut paya, dia kurang oksigen. Kan? Dalam tajuk kurang oksigen, lepas tu air bertakung. Jadi ciri-ciri itu menyebabkan dia ni menghasilkan metana. Okay, itu yang pertama. Yang contoh kedua adalah halofil. Halofil ni hidup di kawasan yang sangat masin. Contohnya di laut lah. Contohnya di laut. Di laut mati. Mana laut mati? Jordan. Okay, di laut mati tidak ada hidupan tapi ada organisma di situ. Okay. Contohnya adalah mikroorganisma halofil. Sebab dia mahu bertahan dengan kemasinan yang sangat tinggi. Okay, yang ketiga, contoh yang ketiga adalah termofil. Termofil suhu. Okay, dia tahan kepada suhu yang tinggi. Contohnya mana? Contohnya di kawasan mata air panas, glacier. Ini macam bagian geografi pula tak? Okay. Mata air panas, lumpur panas, letusan gunung berapi dan juga yang berasid. Okay. Ini kita kata sebagai contoh bakteria yang hidup di kawasan-kawasan yang tidak didiami oleh organisma lain. Okay. Itu Archaebacteria. Archaebacteria yang pertama. Kita tengok apa beza dengan Eubacteria. Okay. Ni contoh gambar semua dah ada dalam bioskop dah. Nanti makanlah. Okay. Ni apa ni? Yang ni refer buku teks gambar tu. Okey. Yang kedua, Eubacteria. Eubacteria. Tadi Archaebacteria. Yang inilah sebenarnya pada bakteria. Okey, jadi terdiri daripada organisma unicell dan prokariot juga. Okey, bakteria sebenar. Ini bakteria sebenar. Okey. Yang tadi Archaebacteria tu kita nak kata dia antara bakteria dengan bukan bakteria. Yang ini bakteria sebenar. Okay. Mempunyai ribosom dan plasmid walaupun organelnya tidak diseliputi membran. Jumpa je prokariot memang tidak ada membran, tiada membran. Ada dinding sel. Beza tadi. Kalau yang bakteria dia tak ada membran, tak ada dinding sel. Yang ini walaupun tidak ada membran pada organel dia tapi dia ada dinding sel. Cuma dinding selnya bukan selulosa. Kalau dinding sel dia selulosa dia dah jadi tumbuhan pula. Okay. Dinding selnya adalah peptidoglycan.
Okey. Sama juga. Ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Jadi kalau yang berfotosintesis maksudnya di sini adalah autotrof. Okey, bakteria ni dia meluas ya. Ada yang boleh membuat makanan sendiri, yang tidak boleh. Inilah yang kita kata bakteria sebenar. Dia tengok kepada bentuk. Okay, bentuk bakteria ni ada yang kokus. Kokus ni bulat. Bacillus macam rod. Vibrio macam koma. Okay, macam koma. Tu Vibrio, koma. Okay. Spirilium macam spiral. Okay, spirilium. Spiral. Okay, itu yang dikatakan sebagai bakteria. Bakteria dinamakan mengikut bentuk dia. Ini bakteria sebenar. Sebab tu kita nama contohnya Staphylococcus. Contoh. Jumpa je nama Staphylococcus maknanya dia adalah bentuk bulat. Sebab kokus. Okay, kokus. Okay, Vibrio cholera yang menyebabkan demam kolera ataupun ceret beret. Okay, berbentuk Vibrio. So bentuk koma. Koma. Yang ini kokus. Cyanobacteria. Okay, cyanobacteria ni pula adalah bakteria alga biru hijau. Okay, ini kita kata sebagai contoh-contoh eubacteria. Gambar yang pertama ni bulat kan? Ini adalah kokus. Okay, ini adalah kokus. Ataupun dalam bahasa Melayu KOKUS lah. Okay, ni nampak macam apa ni? Nampak macam koma tak? So ni Vibrio. Okay. Yang ni yang warna hijau ni adalah alga biru hijau. Okey, setakat ni. Kemudian yang ketiga. Tadi arke, lepas tu U, lepas tu protista. Okey, dia macam ni. Kalau you baca buku dulu, silibus dulu ataupun sebelum ini, dia guna sistem pengelasan 5 alam. Lepas tu yang terkini ataupun the latest, okay, dia guna sistem pengelasan 6 alam. Kalau yang 5 alam tu dia tak ada arke dengan U. Dia gabung sekali, Monera je. Nanti kalau katalah jumpa dalam buku lama, jangan otak kat bawah kan. Okay, kita pergi pada yang ketiga, protista. Protista, yang ini dia maju sikit. Sebab apa? Ada yang unicell, ada yang multicell. Ada unicell, ada multicell. Lepas tu dia eukaryot. Bila sebut eukaryot, ada membran dah lah. Okay, dia dah ada membran. Maknanya nukleus ada membran, organel lain pun ada membran. Okay, organel diselaputi membran, sel mempunyai struktur yang ringkas. Yang ni pun sama ada autotrof atau heterotrof ataupun kedua sekali. Okay. Contoh, ni adalah Spirogyra. Ni adalah ameba. Jadi yang selama ni kita dah belajar, Paramecium, ameba itu adalah tergolong dalam protista. Dia bukan bakteria. Dia adalah protista. Okay, dan saiznya lebih besar daripada bakteria lah. Okay, dengan mikroskop cahaya pun kita nampak ameba ni. Tapi kalau bakteria, tak semua boleh nampak dengan mikroskop cahaya. Okay, itu untuk protista. Nampak dia maju sikit. Dia makin lama makin maju. Okay, yang fungi. Okay, yang keempat ni fungi. Kau lah sebut fungi, kau fungi ke? Okay, terdiri daripada unicell, multicell, eukaryot. Dia ada dinding sel tapi dibina daripada chitin. Beza kan? Kalau protista, kalau dia ada dinding selnya daripada protista. Kalau yang eubacteria tadi, dia dinding sel daripada peptidoglycan. Kalau yang ini daripada chitin. Dan dia tiada klorofil. Ya. Sama ada
saprofit atau parasit. Ni pun dah belajar. Gapo saprofit, gapo parasit. Ingat lagi tak? Mahfuzah ingat tak apa dia saprofit, apa dia parasit? Hai. Tak ingat. Apa dia Rabi? Parasit jahat, saprofit baik. Tak boleh sebut gitu. Tak boleh. Mawadah, kenapa dia bawa keburukan kepada perumah? Betul tak? Hampir-hampir dah tu. Ya, sebab dia maknanya dia menyebabkan memudaratkan perumah. Okey, sebab apa? Sebab dia menyerap nutrien. Okey, sebab dia hidup ni di perumah yang hidup. Perumah yang masih hidup. Beza dengan saprofit. Saprofit ni lagu mana pula? Saprofit. Hai, tak ingat pula dah. Siapa boleh tolong? Siapa boleh ingat? Saprofit ni macam mana? Saprofit ni contohnya bakteria ataupun kulat yang hidup di buangan sampah ataupun contoh roti kulat. Maknanya saprofit ni dia hidup pada perumah yang mati. Hidup pada perumah yang mati dan dia akan cernakan bahan organik. Dia cernakan bahan organik pada perumah tersebut. Jadi dia tidak menyebabkan kemudaratan kepada perumah. Jadi kalau Rabi nak kata baik buruk itu untuk pengetahuan Rabi je lah. Jangan tulis dalam jawapan. Okey. Parasit ni jahat sebab apa? Sebab dia memudaratkan perumah ataupun merugikan perumah kerana menyerap nutrien daripada perumah yang hidup. Okey. Kalau saprofit pula dia tak memudaratkan perumah. Sebab apa? Sebab dia mencernakan bahan organik pada perumah yang telah mati. Okey, contohnya kulapuk roti lah. Sebab tu kita dah belajar tajuk ni sebelum-sebelum ni. Jenis-jenis nutrisi tumbuhan tu. Okey. Kemudian yang keempat, mempunyai jaringan haifa. Jaringan haifa ini dia macam akar yang boleh menyerap masuk ke dalam perumah. Haifa yang boleh menyerap masuk ke dalam perumah. Tengok haifa tu lah. Kalau haifa untuk parasit, maknanya dia akan menyerap nutrien. Kalau haifa untuk saprofit, dia hanya masuk kemudian rembeskan enzim untuk mencernakan bahan organik pada perumah. Boleh ya? Okey, cikgu ulang balik. Mempunyai jaringan haifa di sini merujuk kepada dia boleh menjala ataupun seolah-olah akar. Kita kata akar sebab dia berpokok, dia bukan tumbuhan. Dia adalah fungi. Fungi ni kulat lah. Okay, cendawan, kulat, yeast. Okay, jadi haifa ni dia boleh menyerap masuk ataupun kita kata memasuki tisu perumah. Atas dia lah. Kalau dia terparasit, dia masuk kemudian dia serap nutrien. Kalau dia tu saprofit, dia hanya menyerap masuk, dia rembeskan enzim. Enzim tu yang mencernakan bahan organik pada perumah. Ciri fungi. Ada satu lagi. Dia boleh menghasilkan spora. Bermakna pembiakannya adalah dengan cara penghasilan spora. Okay. Jadi kita tak boleh kata dia bunga. Cendawan adalah tumbuhan tidak berbunga. Sebab cendawan bukan tumbuhan sebenarnya, dia adalah fungi. Okay. Jadi contoh yeast, cendawan dan satu lagi muco. Okay. Kulat lah. Muco. So lagi. M-U-C-O-R. Muco tu kulapuk roti. Cikgu, apa beza fungus dengan fungi? Sama. Fungus tu singular, fungi tu plural. Benda yang sama. Contoh kalau kita kata penyakit jangkitan fungus. Maknanya secara umum tu dia panggil fungus lah. Bahasa Inggeris itu fungus tu.
bahasa Melayu fungi. Sama ya Liana? Okey cikgu, terima kasih. Okay. Kemudian yang kelima, planter. Makin maju lah. Planter semua kita kenal dalam yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Planter adalah tumbuhan, iaitu organisma multisel eukariot. Maknanya yang prokariot tadi je. Yang eubakteria dengan archaebakteria. Yang lain semua eukariot. Bila sebut eukariot, ingat pasal ada membran tu. Nukleus dia ada membran. Jadi organ-organ lain pun ada membran. Jadi lebih selamatlah dia punya bahan genetik tu. Kemudian semuanya adalah fotoautotrof, maknanya mampu membuat makanan sendiri menggunakan cahaya matahari dan juga mempunyai klorofil. Contohnya banyaklah kita belajar tu. Contoh cikgu tak payah ajar lah, banyak sangat dah tu. Semua kenal semua pokok. Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga dan lain-lain. Asalkan bila sebut tumbuhan, dia ada daun, ada batang, ada akar yang kita belajar dalam bab 1 tumbuhan tu. Yang dikatakan tumbuhan ada daun, ada batang, ada akar. Lepas tu adalah struktur-struktur lain seperti ada buah, ada bunga, ada tunas dan sebagainya. Yang terakhir ialah animalia. Inilah hak paling maju. Animal. Terdiri daripada organisma multisel eukariot. Semua haiwan adalah heterotrof. Kalau ada haiwan yang kita kata autotrof, maknanya dia tu hijau, dia klorofil, tiada dinding sel, tu senang, tak ada masalah. Selesai untuk 6 alam. 6 alam ataupun 6 kingdom dalam taksonomi. Jadi kalau tengok uji minda 1, yang tu selesaikan sendiri ya. Uji minda 1 cikgu takkan bincang, you all selesaikan sendiri, lepas tu hantar dalam Padlet. Boleh? Uji minda 1 ni homework nanti